Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibul mahbub syafil ilali mufarrijal kurub wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adad li kulli ma'lumin lak. Faqala Allah ta'ala qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din وعلمنا تأويل واهدنا صراط المستقيم واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والأمراض والفحشاء والمنكر والطاعون والفتنة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المكرم والمحترم أصحاب الفضيلة tuan-tuan imam, pegawai-pegawai syarak, tuan pengurusi dan seluruh jawatan kuasa masjid, kepimpinan kampung dan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di atas nikmat limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini dan dapat kita menyambung seri perkongsian ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsi pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kebaikan dan manfaat kepada kita insya-Allah. Dalam masa yang sama kita doa dengan Allah taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita kesihatan yang baik, jauh daripada sebagai mudarat, musibah mudarat, dan daripada sebagai wabak dan kesusahan. Dan semoga Allah Ta'ala kurniakan kesembuhan bagi mana-mana mereka yang diuji dengan penyakit dan dipermudahkan urusan mereka dan diberi ganjaran yang baik atas sabar mereka insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pagi ini kita sambung lagi kitab kita. Masih lagi kita membahaskan tentang fasal yang menghimpunkan dosa yang berkemungkinan termasuk dalam dosa-dosa besar. Kita dah baca 2 ataupun 3 minggu lepas beberapa dosa besar yang walaupun tidak disebut secara khusus sebagai dosa besar, tetapi dia satu perbuatan yang jelek, satu perbuatan yang hodoh, satu perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Nabi SAW, dan disebut dalam beberapa hadis bercerita tentang keburukan perbuatan tersebut. Jadi pada pagi ini kita sambung lagi tuan-tuan, beberapa lagi hadis yang akan menceritakan beberapa dosa-dosa yang mungkin termasuk dalam dosa besar. Kalaupun dia tidak dikategorikan dosa besar, dia tetap satu amalan yang buruk yang perlu kita tinggalkan. Sabda Nabi SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika adhaful iman." Ini satu hadis yang biasa kita dengar, muka surat 260. Artinya, sesiapa di antara kamu melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubah dengan lidahnya. Jika dia tidak mampu juga, maka hendaklah mengubah dengan hatinya. Yang demikian itu selemah-lemah iman. Dalam hadis Nabi SAW ini, hadis ni selalu kita dengar tentang tanggungjawab seseorang mencegah kemungkaran itu. Apa dia kemungkaran ini tuan-tuan? Apa saja perkara yang bertentangan dengan tindakan agama, maka dia adalah kemungkaran. Sama ada perkara itu melibatkan kesan yang besar ataupun dia tidak melibatkan kesan yang besar pun.
selagi mana dia bertentangan dengan perintah agama melalui Al-Quran dan hadis, maka dia adalah kemungkaran yang perlu kita cegah. Maka kata Nabi apa? Kalaulah seseorang itu melihat kemungkaran, dia lihat, dia nampak kemungkaran itu dalam pengetahuan dia. Kalaupun dia tak tengok kemungkaran itu berlaku depan mata dia, tetapi ada orang beritahu dia, sini ada buat kemungkaran, orang ni buat kemungkaran, dan dia siasat perkara itu betul. Dia siasat, dia tahu ada kemungkaran yang berlaku, ada maksiat yang berlaku. Sama ada depan directly pada mata dia, ataupun orang mari cerita pada dia. Menjadi kewajipan kepada dia apa? Hendaklah dia memperbetulkan ataupun mencegah ataupun menghentikan kemungkaran itu dengan tangan dia. Apa nak cerita tuan-tuan? Menunjukkan kewajipan bila mana kita lihat kemungkaran, kita kena cegah. Bermakna apa? Kalau orang mengetahui kemungkaran, dia tengok kemungkaran, dalam keadaan yang sama dia buat tak tahu dengan kemungkaran yang berlaku depan mata dia, maka dia termasuk dalam kalangan orang-orang yang melakukan, mungkin dikata dalam kitab ini, sebahagian daripada dosa-dosa besar. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi sebut, man ridha bi ma'siyatin fa ma'siyatun. Siapa yang dia lihat kemungkaran, dia tahu kemungkaran, dia tahu itu maksiat, dia boleh tegur tapi dia tak tegur, itu seolah-olah dia meredai perbuatan tersebut, kata Nabi, fa ma'siyatun. Dia juga dikira sebagai pelaku maksiat. Orang tu dapat dosa yang sama, dia juga dapat dosa yang sama. Sebab itu tuan-tuan, ini disebut oleh dalam hadis Nabi. Siapa yang tengok kemungkaran, dia tahu kemungkaran, pertama, cegah dengan tangan dia. Apa maksud dengan tangan ni tuan-tuan? Bukan pergi tampar dia. Jangan tuan-tuan pergi tampar dia. Bukan pergi tumbuk dia. Tumbuk pun agama tak suruh. Tetapi dengan kuasa dan kemampuan yang kita ada. Jangan meletakkan tanggungjawab mencegah kemungkaran itu duduk pada imam-imam saja. Jangan meletakkan tanggungjawab memperbetulkan yang silap itu hanya duduk pada orang-orang agama sahaja. Semua orang, bila mana dia mengucap kalimah syahadah, maka dia bertanggungjawab untuk sama-sama memperbetulkan perkara ini. Sebab itu dalam Quran, tuan-tuan tengok ayat Quran, banyak mana cerita tentang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bukan satu dua ayat cerita tentang ni. Banyak kali kita baca Quran, kita akan jumpa ayat ini. Gitu kan? Apa dipanggil apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Suruh, ta'muru, suruh dia kata. Ajak, pujuk, angkat orang. Bil ma'ruf untuk buat kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar. Dia kata apa? Dan bersama-sama tanhauna 'anil munkar, benteras kemungkaran itu. Jangan kita kata apa, ini kerja imam, ini kerja pegawai syara, ini kerja ustaz-ustaz. Dah kita kerja kita apa? Makan tidurnya. Jadi tak jadilah begitu tuan-tuan. Dalam konteks beragama ini, semua orang bertanggungjawab memperbetulkan. Tambahan pula, kalaulah kita punya kuasa ke atas orang yang boleh ditegur itu. Tentulah kalau orang kebanyakan juga bertanggungjawab, apatah lagi orang yang ada kuasa memperbetulkan perkara itu. Kalau orang awam pun ada hak untuk menegur, tentulah pegawai-pegawai syarak terlebih ke depan dalam perkara itu. Tentulah orang-orang yang ada pengetahuan agama, ustaz-ustaz, tok-tok guru, terlebih ke depan dalam perkara itu. Tetapi, tidaklah menyebabkan orang-orang kebanyakan tidak ada peluang untuk menegur. Sebab itu, buanglah budaya ni tuan-tuan. Budaya apa? Hanya orang baik-baik saja boleh membetulkan keburukan orang. Hanya orang-orang tertentu sahaja yang boleh memperbetulkan kesilapan orang. Tak boleh begitu. Jangan tunggu seseorang itu jadi baik, baru dia boleh betulkan orang. Tak perlu begitu. Dia tahu kemungkaran itu. Dalam satu part mungkin dia baik. Dalam satu part mungkin dia tak baik. Yang dia tahu yang baik itu, dia sampaikan yang baik itu. Dia perbetulkan yang baik itu. Satu part lagi dia tak baik, orang lain perbetulkan dia. Kan agama itu begitu tuan-tuan. Sebab itu agama itu apa disebut dalam hadis? Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Nasihat itu bagaimana? Bukan hanya tertib dalam agama. Orang-orang yang dalam agama, tengok kawannya buat silap, tarik supaya dia tidak melakukan kesilapan itu. Jangan biarkan orang duduk dalam maksiat. Sebab itu dia kata apa? Kalau mampu mengubah dengan tangan,
ubah dengan tangan. Bapa, suami, ini orang yang mampu membetulkan ahli keluarga dan orang di bawah tanggungan dia. Jangan dibiarkan. Anak tak semayang. Ni balik raya, balik cuti sekolah ramai-ramai. Kita pergi masjid. Saya minta maaf lah tuan-tuan sebut. Kita sebut cara terbuka untuk diri saya dengan tuan-tuan juga. Kita pergi masjid. Anak cucu kita balik. Tuan-tuan pastikan dia semayang. Jangan biarkan kemungkaran berlaku di dalam rumah kita. Kita nak pergi semayang maghrib. Bagus. Bapa atuk pergi masjid semayang maghrib. Itu bagus. Tetapi dalam keadaan kita semayang maghrib itu, pastikan orang di rumah kita juga semayang. Ini kita dah tengok jam dah pukul 7 lebih. 7.30. Masih lagi bergelimpang depan TV. Tengok TV ramai-ramai tak semayang. Tak ada rupa pun nak semayang. Ada bapa, ada atuk tak tegur pun. Kan tegur kan takut kecil hati. Kan kecil hati kan hari Ahad ni balik salam tak ada kaut. Itu penting juga. Kan biasa anak-anak balik kan. Dia nak balik kampung, dia nak balik ke bandar, dia salam kita dia. Salam ada gam, dia lekat sikit. Tak kira lah berapa merah, jarang lah bagi merah tuan-tuan. Selalunya coklat ke atas lah. Kerana teguran kita itu kita takut. Kalau kita tegur orang ini, tak ada apa, salam-salam, tak ada gam rupanya. Kosong weh. Hilang engkam separuh. Tetapi membiarkan kemungkaran, membiarkan kebencian Tuhan berada dalam rumah kita, itulah kerugian yang paling besar tuan-tuan. Sebab itu kita mampu, anak kita bawah tanggungan kita, cucu kita bawah tanggungan kita, isteri kita bawah tanggungan kita. Maka itu kemampuan kita untuk mencegah kemungkaran yang berlaku di dalam rumah kita. Kemudian kata Nabi apa? Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Kalaulah tidak mampu, maka tak mampu guna tangan tadi, maka hendaklah dia mengubah dengan lidahnya. Dia tak mampu nak gunakan kuasa, mungkin dia tak ada kuasa, dia tak ada kudrat yang cukup untuk mengubah keburukan itu, maka ubah dengan lisan, melalui kata-kata nasihat. Melalui kata-kata nasihat. Sampaikan yang baik-baik, cakap yang baik-baik. Cuma kena ingat tuan-tuan, saya sebut dengan tuan-tuan, dalam teguran, dalam kita menyampaikan kata-kata ataupun nasihat melalui lisan, dakwah melalui lisan, dia ada adab yang kita kena jaga. Dia ada adab yang perlu kita jaga. Ada waktu keadaan teguran melalui lisan itu perlu diberikan cara keras. Ada waktu kena keras. Ada waktu tidak boleh terlalu keras, mungkin kena sedikit lembut. Ini pun kena tengok juga, supaya teguran itu memberi kesan pada dia. Ada orang tuan-tuan, kalau tegur lembut-lembut tak jalan. Ada tegur lembut-lembut, bahasa kita bukan main berlapik cakap dengan dia, tak jalan. Orang macam itu ada waktunya kena letak meja sikit, mungkin baru dia lekat kat dia. Tapi ada orang, kalau kita tekan dia dengan bahasa yang tinggi, kata-kata yang terlalu keras, tak beri kesan pada dia. Dia sentimental, merajuk gitu ya, sakit hati dia begitu ya. Maka mungkin kena guna bahasa yang lebih menusuk. Sebagai contohlah tuan-tuan, anak kita, kalau anak kecil-kecil ni mungkin kita boleh tinggi-tinggi suara, dia takut. Kalau umur 6 tahun, 7 tahun ni kita bulat mata pun dia takut dah. Umur 18 tahun, tuan-tuan bulat sampai nak keluar bunyi mata pun dia tak takut. Apa dia nak takut? Tengking-tengking ni, orang muda tak boleh dia tengking. Lagi dia tengking, lagi melantun. Lagi tak buat. Maka kena guna psikologi lain. Bahasa mungkin lebih lembut, bahasa mungkin lebih matang dan sebagainya. Maka kaedah menegur itu perlu juga dengan cara yang betul, supaya dia memberi kesan. Begitu juga, kita nak tegur orang yang ada jawatan, nak tegur seorang ustaz. Apakah ustaz tak boleh ditegur? Mana boleh tuan-tuan? Tak ada orang yang sempurna. Tak ada orang yang tak pernah buat silap. Apakah orang biasa tidak boleh menegur seorang ustaz? Silakan tegur. Apakah seorang biasa tidak boleh menegur seorang imam? Silakan tegur dalam perkara yang betul. Kalau perkara itu tak betul, janganlah tegur. Dah betul dia buat, biarlah. Maka laras bahasa, tempat menegur, cara tegur itu perlu juga melihat kepada kedudukan seseorang itu. Tak boleh tegur dia sehingga mengaibkan dia. Ini pun kena jaga tuan-tuan. Teguran yang kita nak berikan, jangan sampai mengaibkan orang. Jangan sampai mengaibkan orang. Ada? Kita tegur dia. Mungkin cara tersembunyi.
Tetapi yang tak baiknya kita cerita dengan orang. Tadi aku dah lanyak imam. Oh boy. Contohlah. Bagus ke begitu? Dia tidak bagus. Siapa yang jahat? Yang tegur tadi jadi jahat. Apa? Kita tegur. Tegur kalau ada waktu tegur itu cara sembunyi dan diamkan teguran itu. Jangan kita dihebah-hebahkan. Jangan diaib-aibkan lagi. Maka itu kaedahnya. Kemudian dia kata apa? Fa'in lam yastati' fa biqalbihi. Jika tak mampu juga, maka hendaklah dia mengubah dengan hati dia. Kalau tak mampu juga, ubah dengan hati dia. Sekurang-kurangnya hati dia, sekurang-kurangnya hati dia tidak meredai dan tidak suka pada perbuatan tersebut. Itu okey. Tengok salah ni. Ini tak betul ni. Nak tegur kadang orang tak dengar, tegur kadang orang bantai kita balik. Jadi kita ada kekurangan di situ. Maka sekurang-kurang dalam hati kena ada kata aku benci benda ni. Aku benci benda ni. Sebagai contoh, kalau ada kita tahu ada kawan-kawan yang tikam nombor sebagai contoh, tikam nombor ekor. Tuan-tuan mesti tahu siapa yang muka-muka main nombor ni. Saya sebut cerita ni tuan-tuan dah terbayang nama muka siapa. Tak apalah. Kalau kita mampu untuk tegur dia, pergi tegur dia. Mungkin kalau kita mampu, ambil ketah tu siat. Kalau mampu. Kalau tak mampu, mungkin kita tegur dengan bahasa, sudahlah main nombor ekor, sudahlah. Kau nak tegur dengan kata-kata. Pun tak mampu dia kata, kau nak tegur aku, kau dah kena 70,000, yalah berhenti. Aku tak kena lagi, kata dia, contoh. Kena balik kat kita, contohnya. Maka sekurang-kurangnya kita tidak meredai perbuatan tersebut. Kita benci perbuatan tersebut. Maka ada lintasan dalam hati kita benci kepada perkara tersebut. Malah ada sebahagian ulama lagi menambah. Dengan dia kata apa? Menunjukkan akhlak-akhlak yang baik yang datang daripada hati kita. Di antara tegur hati itu, kita bukan hanya tegur dan tidak meredai perbuatan tersebut, tetapi menzahirkan akhlak yang baik untuk memperbetulkan keadaan itu. Tunjuk akhlak yang baik. Tunjuk akhlak yang baik. Tegur orang ni tuan-tuan, bukan hanya dengan kata-kata saja, bukan hanya dengan tangan, dengan kuasa saja, tapi kita boleh tunjukkan akhlak yang baik. Ini bagaimana orang nak respect kita? Kalau kita tegur orang, kita tak menunjukkan akhlak yang baik, itu tidak betul. Tegur orang dalam perkara itu, tunjukkan akhlak yang baik. Kemudian, orang yang menegur orang ini, pastikan apa yang dia tegur itu, dia juga tak buat perkara itu. Jangan dia buat perkara yang dia tegur orang. Dia buat juga tapi menegur orang. Ini tak bagus juga. Dia kata, dah lah main nombor ekor, tapi dalam kocek dia bawa beli tadi. Jadi itu tak betul begitu. Sebab itu kata Abul Aswad Ad-Du'ali, satu orang anak murid kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia kata apa? La tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlah. Harun alaikum bima fa'alta azim. Jangan kamu larang orang, kata dia, buat sesuatu benda yang kamu buat. Kamu nak larang orang tapi kamu buat benda tu. Harun alaikum bima fa'alta azim. Satu benda yang sangat memalukan. Sekiranya kamu melarang sesuatu benda yang kamu buat, melarang orang lain buat benda yang kamu buat. Jangan, kata dia. Begitu juga Allah Ta'ala menyebut dalam Quran. Allah Ta'ala kata apa? Kabura maqtan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, jangan kamu cakap benda yang kamu tak buat. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat hina dan keji di sisi Allah seseorang yang bercakap perkara itu sedangkan dia tak buat perkara itu. Sebab itu tuan-tuan, ya, dengan apa yang kita cakap, dengan apa yang kita tegur itu, kita juga bertanggungjawab untuk melaksanakan perkara itu. Ingat, tegur orang benda yang dituntut oleh agama. Jangan biarkan maksiat berlaku depan mata. Jangan biarkan kemungkaran berlaku dalam pengetahuan kita. Betul. Kalau kita biarkan, kita juga sebahagian daripada kemungkinan pelaku-pelaku dosa-dosa besar. Tetapi kena ingat, dengan setiap teguran kita, pencegahan yang kita buat, jangan kita buat dosa itu. Allah Ta'ala dah warning kita dalam Quran. Kabura maqtan indallah. Amat hina orang ini di sisi Allah. Antaqulu ma la taf'alun. Dia cakap benda yang dia tak buat. Sama-sama lah tuan-tuan. Kita cakap benda yang kita buat. Kita buat benda yang kita tahu dengan landasan ilmu. Itu pun penting juga. Buat dengan landasan ilmu. Jangan buat hanya tengok-tengok orang buat saja. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi SAW yang lain, menceritakan tentang satu golongan yang zalim. Dia kata apa?
Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Laisa wara'a dzalika minal imani hubbatu khardalin. Artinya, barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka dia mukmin, dia orang beriman. Sesiapa yang memerangi mereka dengan lidahnya, ia adalah seorang mukmin. Siapa yang memerangi mereka dalam hatinya, dia adalah seorang mukmin. Tiada lagi keimanan setelah itu, walaupun sebesar biji sawi. Apa maksud dia, tuan-tuan? Kata musannif pengarang kitab, hadis ini menjadi dalil bahawa sesiapa yang tidak mengingkari maksiat dengan hatinya dan tidak suka ia lenyap, maka ia adalah orang yang tidak memiliki iman. Kata dalam sebuah hadis lain, Nabi kata apa? Kalau kamu melihat maksiat, orang ini pelaku zalim, ada berlaku kezaliman, kamu kena perang dia dengan tangan kamu. Kena betulkan keburukan itu. Sama macam kita baca tadi. Cuma dalam hadis ini sebut perang dia. Kena jahadahu, kena jihad lawan dia. Kalau mampu dengan tanganlah kita perbetulkan kezaliman itu. Tak mampu dengan tangan, dengan lidah kita perbetulkan kezaliman itu. Dengan lidah tak mampu, dalam hati mesti ada perasaan benci dan tidak reda dengan perbuatan dan kezaliman itu. Kemudian ini yang kena ambil, tuan-tuan. Kata Nabi apa? Laisa wara'a dzalika minal imani habbatun khardali. Tak ada lagi keimanan selepas itu. Makna dia apa, tuan-tuan? Orang kalau melihat kemungkaran, melihat kezaliman, dengan hati pun dia tak tegur, malah dia sokong lagi perbuatan itu. Kata Nabi apa? Tidak ada iman pada orang ini. Tidak ada iman pada orang ini, walaupun khardali, apa dia kata? Habbatu khardali, walaupun sebesar biji sawi pun. Tak pernah tengok biji sawi, tuan-tuan? Pernah tengok biji sawi tak? Benih sawi, pernah tengok? Warna hitam yang kecil tu, warna hitam kecil tu. Kecil, tuan-tuan. Kecil ya. Sebesar itu pun tak ada iman pada orang. Kalaulah dengan hati pun dia tidak berani nak menegur, ataupun dalam hati dia tidak ada perasaan keredaan, meredai perbuatan itu. Mesti ada. Kalau tidak, tak ada iman. Tak ada iman ni apa, tuan-tuan? Problem lah kita. Sebab kita hidup ini, seseorang itu dikata sempurnanya beragama dengan 3 perkara, kan? Dia mesti ada agamanya. Dan agama itu ada rukunnya. Kemudian dia mesti ada imannya. Dan iman itu ada rukunnya. Dan dia tidak cukup dengan hanya iman dan agama. Tetapi dia kena ingat, dia kena ada apa? Ihsan, satu lagi. 3 perkara ini perlu ada pada seseorang. Satu tak ada, punah orang ni, punah, tuan-tuan. Sebab itu kita datang masjid siang malam, datang kuliah, mengaji Quran pada waktu malam. Inilah kerana untuk meninggikan keimanan kita. Tiba-tiba kita lihat kemungkaran, dengan hati pun kita tak boleh tegur. Kita tahu perbuatan itu salah. Kita sokong pula perbuatan salah itu. Oh, lagi jahat orang begini, tuan-tuan. Yang salah mesti dikatakan salah. Sebab itu kata ulama apa? Kata Sayyidina Ali, kalau tak silap saya apa? Jangan kamu, dia kata apa? La ta'rifil haqqi birrijal, walakin ta'rifil haqq ta'rif ahlahu. Jangan kamu menentukan kebenaran kerana orang, tak boleh. Walakin ta'rifil haqq ta'rif ahlahu. Tetapi kamu menentukan kebenaran itu kerana perkara yang benar itu sendiri. Jangan tengok orang ni, macam mana keadaan pun aku akan sokong dia sampai kiamat. Sedangkan dia pelaku salah. Kesalahan bukan duduk pada siapa yang melakukan, tetapi pada kesalahan itu sendiri. Sebagai contoh, kalau yang silap itu seorang orang agama, maka kesilapan itu perlu diperbetulkan. Oh, dia tak boleh, dia ustaz. Takkan salah? Tak boleh. Salah, tetap salah. Jangan hukum seseorang itu kebenarannya kerana orang. Dia ustaz, kena pegang cakap dia. Tuan-tuan ingat apa? Semua ustaz ada tak yang tak menyeleweng, tuan-tuan? Ada yang menyeleweng. Malam tadi saya sempat dengar satu ceramah. Datuk Dr. Izzah Arif menyebut, ada hari ni dia kata orang-orang agama, dia kata, yang membawa gelaran ustaz, membawa gelaran-gelaran tertentu melambangkan dia orang agama,
tetapi menyampaikan agama dengan cara liberal. Contoh dia kata apa? Dia kata baru ni dia dengar satu orang menyebut, dia kata apa? Kenapa dia kata apa? Menyentuh isteri batal wudu. Menyentuh perempuan batal wudu. Sedangkan dia sama-sama orang, dia pada tanah, kita pun pada tanah. Pasal apa sentuh batal wudu? Dia bukan babi, dia bukan binatang. Oh, tuan-tuan. Bila mari doktrin begini kita dengar, betul juga. Apa masalah dia? Dia orang juga kulit dia. Yelah, kalau nak kata nafsu tak nafsu. Dia kata kalau tersentuh tangan orang bayatul lah. Kadang kita bayatul kan. Yang ambil tol tu budak perempuan. Tersentuh. Takkanlah sentuh tangan budak tol pun kita ada nafsu. Takkan itu pun batal sembahyang. Takkan itu pun haram. Sama-sama manusia. Inilah tuan-tuan, doktrin-doktrin liberal dah mula masuk dalam agama. Siapa yang menyampaikan perkara ini? Orang-orang yang bertopengkan agama. Kalau ingat dulu, apa ni kita sebut, seorang perempuan yang pernah mengimamkan solat Jumaat dulu, Aminah Wadud sebagai contoh. Dia bukan orang main-main, bukan orang biasa-biasa tuan-tuan. Dia orang agama. Orang agama. Dia kata kalau orang lelaki boleh jadi imam, apa kurangnya orang perempuan? Bezanya apa? Bezanya apa? Manusia kan? Dia pun manusia, kita pun manusia. Ini kita sebut. Kita orang kampung, masyarakat, dia ustazah, dia tok guru, kena dengar. Betul cakap dia. Jangan begitu. Kebenaran itu bukan duduk pada orang. Walakin ta'rifil haq, ta'rif ahlahu. Tetapi kebenaran itu, dengan kita berpegang dengan kebenaran yang sebenar, bukan pada orang. Banyak tuan-tuan, orang-orang yang menyeleweng dan sebagainya, yang mengajak kita menjadi pelampau dan sebagainya. Maka ini kena tapis. Kena tapis perkara-perkara ini supaya kita beramal dengan kebenaran, bukan beramal kerana ikut orang-orang tertentu. Ini tuan-tuan kena ingat betul-betul. Kerana mutakhir ini, ramai orang Islam beramal mengikut orang, bukan mengikut ilmu dan kebenaran itu sendiri. Tak boleh begitu tuan-tuan. Sebab itu kalau tuan-tuan yang biasa ikut kuliah saya di masjid, di surau, ataupun di mana-mana, saya akan sebut benda yang sama. Saya kata, beramal pertama mesti ada ilmu. Dan ilmu itu perlu ada sumber. Pastikan. Beramal mesti ada ilmu. Dan ilmu yang ada itu mesti daripada sumber yang sebenar. Bukan sumber yang mengarut-mengarut. Sebab itu saya sebut dengan tuan-tuan. Jangan jawab kalau kita kata, kenapa sembahyang macam ini? Tengok orang. Jangan tengok orang. Dia mesti daripada, bukan dalam hadis sebut begini ke? Kena ada sumber. Kena ada punca dia. Saya belajar begini. Cantik. Siapa yang ajar? Ini ustaz saya. Dalam kitab ni pun sebut begini. Dalam hadis pun sebut begini. Itu cantik. Ini siapa ajar buat begini? Orang tua-tua kan buat macam itu. Contohlah kita kata, nak beri salam. Contohnya kan, nak beri salam. Kalau lepas tahiyat, kita ada beri salam. Yang jenis perangai tunduk-tunduk ni. Kan ramai orang yang suka tunduk-tunduk ni. Kalau kita tanya dia, tunduk ni tunduk apa? Mesti ada sebab. Kenapa tunduk? Kalau kata perbuatan itu sunat, mana dalil sunat ni? Kalau kata perbuatan itu wajib, rukun, mana dalilnya? Siapa yang mengajar kita tunduk-tunduk ni, tanya dia. Siapa ajar tunduk-tunduk ni? Dalam kitab mana sebut boleh tunduk-tunduk ni? Tengok orang tua-tua dulu buat. Ini tak jadi ni. Hukum begini yang tak jadi ni. Orang tua-tua tidak semestinya betul orang tua-tua buat, tuan-tuan. Orang tua-tua buat apa banyak juga tak betul. Kalau ikut orang tua-tua buat, orang tua-tua main nombor ekor, takkan kita boleh main nombor ekor. Maka ini kena perbetulkan. Dia mesti ada hukum. Jadi bila kita tengok, tidak ada kitab yang membenarkan perbuatan tunduk-menunduk. Malah itu disebut dilarang perbuatan tunduk-menunduk itu. Disebut dalam beberapa kitab menyebut perbuatan itu tidak boleh dilakukan. Jadi orang tua tadi tak betul. Ikut orang tua-tua tu tak betul. Tapi kalau tuan-tuan tanya orang tua-tua tu, daripada mana awak tunduk-tunduk ni? Awak ramai anak murid ikut awak ni. Saya pun ikut orang tua-tua juga, kata dia. Jadi tak habis sudah. Tak habis sudah benda ni. Bila tanya ni, orang tua mana? Saya pun ikut orang tua-tua juga. Akhirnya orang tua ni salahkan orang tua ni salahkan orang tua. Tak tahu orang tua mana yang salah sebenarnya. Jadi agama tidak boleh begitu, tuan-tuan. Kemudian disebut apa? Antara jihad hati ialah berdoa kepada Allah Ta'ala agar menghapuskan kebatilan dan para pelakunya ataupun memperelokkan keadaan mereka.
Apa yang disebut oleh musannif pengarang kitab? Dia kata apa? Apa maksud jihad dalam hati tadi? Bukan hanya kita tidak meredai perbuatan buruk itu, tetapi berdoa dalam hati kita. Semoga Allah Ta'ala memberi hidayah kepada pelaku-pelaku ataupun pembuat-pembuat maksiat tadi. Doa dengan Allah Ta'ala. Minta Allah Ta'ala beri hidayah pada dia. Minta Allah Ta'ala elokkan dia. Ada waktu keadaan tuan-tuan dia kata apa? Agar dihapuskan kebatilan. Minta Allah Ta'ala lenyapkan perkara-perkara yang buruk itu. Atau dia kata apa? Dan lenyapkan juga para pelakunya. Ataupun memperelokkan keadaan dia. Ada waktu keadaan tuan-tuan. Kalaulah kita doa. Kita boleh doa dia kata. Boleh doa. Doa yang bunyi agak keras. Dia kata apa? Ya Allah, sekiranya orang ini ada ruang jadi baik untuk agama, maka baikkan dia. Tetapi kalau pada Allah Ta'ala orang ini tidak ada ruang untuk jadi baik, dia jahat sangat, tak ada ruang dia jadi baik. Berilah sedikit pengajaran kepada dia. Turunkanlah pengajaran kepada dia. Supaya orang lain bila mana tengok pengajaran yang kena kepada dia, orang lain jadi takut. Malah itu dibenarkan oleh agama. Doa begitu dibenarkan. Tapi dengan syarat, orang itu memang jahat betul. Dia buat kerosakan melibatkan agama. Dia buat kerosakan melibatkan agama. Kalau sekadar dia curi mangga kita, tak payahlah doa begitu. Sekadar buah mata kucing kita masuk dalam pagar, buah mata kucing dia masuk dalam pagar kita, itu tak payahlah doa sampai begitu. Itu doa-doa yang ringkas saja cukuplah. Semoga Allah Ta'ala jadikan orang tua ni baik, cukuplah. Tapi kalau dia melibatkan keburukan pada agama, contohnya buat video maki Tuhan, Allah Ta'ala ni dengan gelaran-gelaran yang jijik lah. Memaki Nabi Muhammad, memaki agama Islam. Bila mana ditangkap, umum keluar agama. Dia kata, saya bukan orang Islam lagi. Jadi apa kita nak doa tuan-tuan? Ya Allah, kalau ada ruang kepada orang ini jadi baik, jadikanlah dia orang baik. Tapi kalau tak ada ruang untuk jadi dia baik, turunkan bala pada orang ini supaya jadi pengajaran kepada orang lain. Biar orang lain takut nak jadi macam dia. Itu dibenarkan oleh agama. Tapi pada orang yang melakukan kesalahan-kesalahan yang besar lah. Kalau sekali sikit-sikit je, tak apalah tuan-tuan. Jadi, doalah sama-sama tuan-tuan. Kita ni ahli-ahli doa kan. Tapi kalau doa pun tak boleh, apa nak kata tuan-tuan? Sekarang agama Islam semakin lama semakin sakit. Kalau dulu kita kata apa tuan-tuan? Kita kata apa? Tempat yang hebat dalam dunia ni Mekah, Madinah lah, Saudi lah kita kata. Semalam saya baca tuan-tuan, baru saya baca. Malam tadi nak tidur baca. Saudi menganjurkan apa? Konsert. Untuk menyambut hari kemerdekaan Saudi ke apa? Saya baca malam tadi. Cara terbuka. Hari ni dah pelik-pelik dah tuan-tuan. Imam tegur. Imam menyebut haram konsert, 10 tahun kena penjara. Ini berlaku. Ini bukan tak berlaku. Ini berlaku. Tapi berani tak tuan-tuan? Tengok. Semakin besar tanggungjawab dia, title yang dipegang. Imam Mahil Haram. Tengok. Inilah orang yang betul-betul berani. Bukan hanya tegur dalam hati. Tapi tegur cara terbuka. Apa ganjaran yang dia dapat? Penjara 10 tahun tuan-tuan. Penjara 10 tahun. Tempat kita tidaklah sampai ke tahap itu. Tetapi orang kita memilih untuk berdiam diri dengan kemungkaran-kemungkaran yang berlaku. Memilih untuk meredai maksiat-maksiat yang boleh dicegah. Sebab itu tuan-tuan, pengajaran yang boleh kita ambil daripada dua hadis, dua cerita pada pagi ini apa? Yang pertama, jadilah orang dengan akhlak yang baik. Kita mesti menjadi orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik daripada mana? Akhlak Nabi SAW. Akhlak Nabi dah akhlak yang paling baik. Dengan kata-kata Nabi, dengan tindakan Nabi, dengan perbuatan Nabi, lengkap. Nabi dengan isteri bagaimana, dengan anak bagaimana, dengan masyarakat bagaimana, dengan orang ramai bagaimana. Masa bila Nabi marah, masa bila Nabi ketawa, masa bila Nabi senyum. Dia semua ada adab yang diajar oleh Nabi SAW. Kita tiru je cara Nabi. Kita itibak, ikut cara Nabi tuan-tuan, memakai cara Nabi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan biarkan kemungkaran di dalam pengetahuan kita berlaku tanpa ada bahagian-bahagian teguran daripada kita. Sama ada tegur itu dengan kuasa, dengan tangan,
Atau tegur itu dengan lisan kita ataupun dengan hati kita. Sekurang-kurang dengan hati itu apa? Tidak reda dengan maksiat itu dan berdoa dengan Allah Ta'ala semoga kemaksiatan itu dapat dihilangkan dan mudah-mudahan pelakunya dijadikan baik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga apa tuan-tuan? Pastikan kita tidak membiarkan orang di bawah tanggungjawab kita melakukan maksiat. Orang di bawah tanggungjawab kita, keluarga kita, anak-anak kita. Kalau kita ada jawatan, maka dengan jawatan itulah kita mencegah kemungkaran-kemungkaran yang berlaku. Jangan biarkan tuan-tuan. Sebab apa? Setiap daripada orang yang punya tanggungjawab itu akan disoal semula oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemungkaran yang dibuat oleh orang di bawah tanggungan kita, bukan hanya dia bertanggungan, tetapi kita akan ditanya juga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kenapa membiarkan kemungkaran? Anak tak semayang, tuan-tuan ingat anak saja kena balun dengan Allah Ta'ala. Bapa kena balun juga. Ingat apa? Isteri tak semayang, isteri kena neraka. Suami boleh sewenang-wenangnya ke syurga? No. Kena ingat, isteri pelaku dosa, wa'iyyazubillah, maka dia akan menarik dan mengheret suaminya bersama dengan dia. Jangan ingat begitu tuan-tuan. Kita sebagai bapa akan disoal semula oleh Allah Ta'ala. Dan yang terakhir apa pengajaran yang boleh kita ambil tuan-tuan? Pastikan perkara yang kita beramal ini, yang kita nak tegur itu mestilah dengan landasan ilmu yang sebenar. Dengan landasan ilmu yang sebenar. Dapatkan ilmu daripada orang-orang yang mengajak kebaikan dengan cara yang sebenar. Sumber yang sebenar. Bukan ikut-ikutan sahaja. Jangan ikut-ikut. Tengok orang ni, pakai serban. Ingat pakai apa? Tengok pakai jubah. Tengok dia title ustaz. Apakah semua yang disampaikan oleh dia betul? Maka perlulah sama-sama kita menilai dengan kebenaran yang sebenar. Sebab itu tuan-tuan, pastikan kita juga mempunyai ruang untuk mencari ilmu. Bukan hanya kita hadir dalam 1-2 kuliah saja, tetapi hadir dalam mana ruang-ruang ilmu yang ada. Kenapa tuan-tuan saya sebut apa? Kejahilan dalam agama sudah bermula pada masa kini. Kejahilan masyarakat dalam agama sudah bermula pada masa kini. Orang-orang liberal, mereka-mereka yang suka menyelewengkan agama, sudah mula menusuk secara jelas, secara berterang-terangan dalam masyarakat. Maka pentingnya kita dengan ilmu supaya perkara-perkara ini tidak boleh menusuk kepada kita. Dengar khutbah Jumaat baru ni cerita tentang bomo, betul? Cerita tentang apa? Tentang dukun. Tapi ada dalam masyarakat kita yang masih lagi mengagung-agungkan orang-orang tertentu yang memang terang-terang bomo dan dukun. Masih lagi. Tak mau sebutlah kat mana tuan-tuan. Tuan-tuan baca dah surat khabar lagi 2 ni, jumpalah cerita apa. Masih lagi berlaku. Malah diberi penghormatan. Tak kira lah dengan title apa pun. Mahaguru ke, Datuk Penggawa ke, tak kira lah. Tabib ke apa sebagai gelaran sekalipun. Tapi kalau perkara itu bertentangan dengan agama, maka tidak boleh kita ambil sumber-sumber daripada dia tuan-tuan. Hentikanlah perkara-perkara begini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala melindungi kita dan akidah kita serta kepegangan kita daripada penyelewengan dan kesesatan. Wallahu a'lam. Kita berhenti dulu setakat ini tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini, pada pagi ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kebaikan kepada kita. Yang baik semuanya daripada Allah. Yang tidak baik itu jahil, lemah, dhaif diri saya sendiri. أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وبالله التوفيق والهداية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.